Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan membawakan anda satu lagi topik di dalam segmen video jalanan kita, iaitu lampu isyarat membelok atau dengan bahasa mudahnya lampu signal lah. Macam biasa, saya nak buat penafian dahulu. Saya ni bukan pakar otomotif. Saya cuma minat benda-benda, perkara-perkara berkenaan dengan otomotif. Jadi saya buatlah video-video ni semua. Kalau nak dijadikan cerita, sebenarnya topik ni agak sensitif lah. Sebab, sorry cakap, mengikut pemerhatian saya yang tak saintifik ni, memang majoriti orang kita jarang guna lampu signal ni. Tak tahu apa masalahnya, susah sangat nak guna. Jadi siapa yang kat luar yang tak guna tu, maaf cakap lah, siapa makan cili, dia yang terasa pedas. Jadi kalau anda jenis yang sentiasa guna lampu signal, saya bagi anda thumbs up, bagus. Tapi kalau anda jenis yang tak guna lampu signal, harap-harap bolehlah mula gunakan lampu signal dia untuk keselamatan kita bersama. Okey lah, saya tak nak buang masa lagi. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita loncat masuk ke dalam, eloklah kita tengok dulu sejarah lampu isyarat ni. Bagaimana ia bermula, siapa yang cipta, bila ianya diciptakan, bila ia mula digunakan dengan meluas. Mari kita lihat. Sejarah berkenaan dengan lampu isyarat membelok ni atau lampu signal ni memang menarik juga bagi saya. Sebab walaupun dunia kejuruteraan ni adalah sinonim dengan kaum lelaki, lampu signal ni bukan lelaki yang cipta, yang betul-betul berfungsi dengan macam yang kita tahu sekarang ni. Ia telah dicipta oleh seorang wanita. Yang lagi hebatnya, wanita ni bukanlah seorang jurutera pun, bukanlah seorang saintis. Beliau adalah pelakon yang terkenal era filem senyap. Kalau anda tahu kan yang zaman-zaman dulu tu filem dia senyap je. Itulah dia. Filem yang tak ada, yang keluar, yang nampak gambar, keluar dialog. Nampak gambar, keluar dialog. Betapa terkenalnya beliau ni, beliau dah berlakon dalam sebanyak 200 filem senyap. Wanita tersebut namanya adalah Florence Lawrence. Pada tahun 1915, sebab beliau ni famous sangat, memang superstar lah waktu tu. Beliau dapatlah beli sebuah kereta. Zaman tu memang kalau kereta ni memang tak banyak orang guna lagi lah. Baru tahun 1915 kot. Banyak lagi masih gunakan kereta kuda lagi. Automobil yang kita tahu seperti sekarang ni baru je nak mula. Hebatnya beliau dapat je kereta ni, beliau terus ubah suai kereta tu. Ubah suai macam mana? Beliau letak signal dekat kereta beliau. Dan beliau namakan benda tu Auto Signaling Arm. Yang paling best sekali, beliau letakkan alat ni di atas fender. Tahu kan kereta lama kan dia ada kat luar, tayar dia tu ada macam arc tu. Dia letak kat situ lah. So basically macam zaman sekarang lah. Dan yang pertama dalam dunia, alat signal yang direka boleh dinaikkan atau diturunkan menggunakan suis elektrik. Sebelum ni ada tapi dia pakai spring. Dan banyak kegunaannya dalam dunia kereta api lah. Hebat beliau ni. Sebab beliau buat benda ni masa tak ada siapa pun guna. Tak ada siapa pun heran. Tak ada siapa pun rasa benda tu penting. Problemnya, kita fast forward 100 tahun ke hadapan pun orang tak guna juga kan. Namun sayang sekali beliau tak patentkan ciptaan beliau ni lah. Tapi kalau beliau patentkan pun tak ada perbezaan saya rasa. Sebab pada tahun 1907, seorang lelaki yang bernama Percy Douglas Hamilton telah mempatentkan satu alat yang beliau jelaskan dalam patent beliau sebagai suatu alat yang indicating the intended movement of vehicles. Atau dalam bahasa Melayunya, ini saya translate lah, tak tahu lah betul ke tak kan. Alat untuk memberitahu awal pergerakan sesebuah kenderaan. Walaupun beliau patentkan idea beliau ini, tapi sebenarnya yang seorang saja yang betul-betul cipta alat yang boleh digunakan atas jalan raya, iaitu Florence Lawrence. Yang orang lain ni hanya patentkan idea tapi tak pernah boleh cipta apa-apa alat yang boleh digunakan secara praktikal. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah mencetuskan idea ini dan memulakan idea untuk adakan lampu signal ni. Tahun 1950-an barulah idea ni banyak digunakan di kenderaan-kenderaan, banyak signal dipasang di kenderaan-kenderaan. Tapi daripada tahun 1915 hingga tahun 1950-an tu tak ada sangat lah. So alat yang telah dicipta oleh Florence Lawrence tu kira canggih lah waktu tu. Sebab kebanyakan alat pada masa tu ada juga yang signaling arm tu, tapi banyaknya dia menggunakan sistem pneumatik ataupun menggunakan kabel. Tak ada lagi yang guna elektrik. Jadi Florence Lawrence adalah orang yang pertama buat menggunakan suis elektrik. Alat-alat tu dipanggil trafficator. Trafficator muncul pada tahun 1900 something. Pada mulanya alat ni hanyalah signaling arm yang ada grafik. Kemudian pada tahun 1908, seorang lelaki dengan nama Alfredo Jab
Alfredo Baracchini. Oh, Alfredo Baracchini. Aduh, maaf lah. Saya memang tak tahu nak sebut nama Itali ni. Alfredo Baracchini. Apa-apa pun beliau telah melakukan penambahbaikan dengan manual punya signaling arm ni atau trafficator ni kepada elektrik lah. Sebelum ni kan grafik je kan. Dia dah tukar jadi lampu. Jelas sikit lah nampak kan. Penambahbaikan seterusnya kepada trafficator ni telah dilakukan pada tahun 1918 oleh syarikat Nelik Motor Signal Company. Apa yang syarikat ni buat, dia gantikan sistem untuk naikkan yang pneumatik tu dengan manual pakai kabel tu kepada motor elektrik. Lagi penambahbaikan dilakukan oleh dua orang mereka cipta Perancis, iaitu Gustave Denif dan Maurice Boyson. Nama Perancis ni pun jahanam lah jawabnya saya sebut. Apa yang dua orang ni buat adalah mereka tukarkan daripada motor elektrik kepada yang menggunakan solenoid linear. Kereta-kereta yang ada signal yang terawal, kereta-kereta ni guna trafficator lah. Dan inilah salah satu contohnya kereta yang gunakan trafficator. Saya tak pernah nampak di Malaysia kot, sebab kereta klasik pun jarang-jarang nampak kat Malaysia ni. Yang gambar saya rembat ni, yang ni dekat United Kingdom. Masih ada lagi orang gunakan kereta klasik yang gunakan trafficator ni. Baiklah, tak habis di situ saja ya cerita lampu isyarat ni, sejarahnya. Jadi apakah evolusi seterusnya lampu isyarat ni? Pada tahun 1925 ada seorang lelaki bernama Edgar A. Walsh Jr. Beliau telah mempatentkan lampu isyarat atau lampu signal yang agak moden lah. Tapi tak ada siapa kisah. Mungkin beliau ni bukan salesman yang bagus. Jadi idea beliau tu terkubur, patent tu pun expire. Tanpa ada siapa yang mempedulikan patent tersebut. Tapi tak apa. Pada tahun 1929 ada seorang lelaki jejaka pula. Oscar J. Simler berjaya mempatentkan dan berjaya memasarkan idea beliau ini. Beliau bagus, networking bagus, bisnes bagus ni, otak bijak. Yang uniknya ciptaan beliau ni sebenarnya, beliau combinekan lampu brake yang warna merah tu, yang kita ada kat kereta kita sekarang, lampu merah tu, dengan lampu signal sekali di dalam satu unit. So yang lampu brake tu berfungsi macam lampu brake sekarang lah. Bila kita tekan pedal brake, dia akan menyala merah. Dan selain lampu brake yang merah tu, beliau ada satu lagi lampu yang dipanggil lampu berhenti. Bermakna apabila kereta tu betul-betul berhenti, baru lampu yang satu lagi tu menyala. Yang ni saya kena tengok nota sebab panjang kan nama ni. Beliau namakan alat ciptaan beliau ni atau describe alat ciptaan beliau ni sebagai interlocking and tripping switch for automobile signals. The device was to provide the means, some of which are automatic, for indicating when the vehicle is too slow or stop or is to be turned to the right or left. Yang ni saya tak rajin lah nak alih bahasa kepada bahasa Melayu. Banyak lah pula kan. Panjang sangat tu. Kita maju lagi ke hadapan tahun 1930-an. Seorang lelaki dengan nama Joseph Bell buat pertama kalinya mempatentkan lampu signal yang berkelip-kelip. Lepas tu syarikat Buick, satu syarikat otomotif di Amerika, pertama kalinya telah meletakkan lampu isyarat yang bagi saya sudah moden lah ni. Yang paling kelakar sekali, syarikat Buick panggil alat tu Flashway Directional Signal. Wow, canggih betul dia punya nama dia. Lain macam ni kan. Fancy sangat tu. Ingatkan lepas Buick letak kat kereta dia pada tahun 1938 tu, banyaklah syarikat yang ikut. Tahun 1950-an barulah semua nak masukkan lampu signal. Mungkin masa tu dah banyak kenderaan kan, baru ada keperluan untuk gunakan lampu signal. Pada masa kini ianya adalah undang-undang. Kalau tak ada signal memang tak boleh nak jual kenderaan. Baiklah, selesai bab sejarah. Saya pun belajar sesuatu yang baru masa saya buat research ataupun masa saya cari bahan untuk buat bab sejarah ni lah kan. Elok-elok, saya tak pernah tahu pun sebenarnya benda ni. Ni baru saya tahu.